Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masuk dalam perbahasan al-mustahadah, al-mu'tadah, al-mumayyizah. Betul? Baik. Katanya thumma syara'a fil mustahadati ar-rabi'ah. Kemudian masuklah pengarang kita Imam Nawawi dalam perbincangan berkenaan dengan mustahadah yang keempat, wahiyal mu'tadatul mumayyizah. Faqal, maka berkatalah ia Imam Nawawi, wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati bit tamyiz, dan dihukumkan bagi perempuan mu'tadah mumayyizah dengan tamyiz, haitsu khalafa al-'adatah, patu walam yatakhallal bainahuma aqallu tuhur, ketika mana menyalahi tamyiz akan adat. Kalau tamyiz menyalahi adat, maka kita hukum tamyiz, maksudnya kita jadikan tamyiz sebagai ukuran haid dia. Okey, boleh faham? Bukan kita jadikan adat sebagai ukuran haid dia. Ni ketika menyalahi tamyiz akan adat. Kalau tidak menyalahi, hak tu jelas lah. Maksudnya adat dia 5 hari, tamyiz juga 5 hari. Okey, maka jelas lah. Okey, boleh faham kan? Lepas tu tidak dicelahi di antara tamyiz dan adat oleh sekurang-kurang suci. Kalau di antara tamyiz dan adat tu berlaku dah sekurang-kurang suci 15 hari, maka ketika tu kedua-dua diguna pakai. Maksudnya dijadikan tamyiz maksudnya sebagai ukuran, dan adat juga sebagai ukuran. Nanti lepas ni dia akan cerita contoh dia. Lal adati fil asah, bukan adat mengikut qaul asah. Maksudnya tidak dijadikan ukuran dia adat mengikut al asah. Waktu kita baca dah kan? Kama law kana adatuha, waktu kita baca lagi. Okey, sini ha. Kama law kana adatuha khamsatan min awwal kulli syahr wa baqihi tuhur. Sebagaimana permasalahan sekiranya adalah adat perempuan itu, adatuha, adat bagi seorang perempuan, khamsatan min awwali kulli syahr, 5 hari daripada permulaan setiap bulan. Jadi adatuha khamsatan min awwali kulli syahr wa baqihi tuhur, dan baki bagi bulan itu suci. Jadi biasanya orang puang ni adat dia 5 hari. 5 hari, lepas tu 25 hari lagi suci. Begitu kebiasaan dia. Ni adat dia begitulah. Tiba-tiba fastuhidat, tiba-tiba berlaku darah, keluar darah istihadah. Fara'at asyaratan sawada, dia melihat 10 darah hitam. Okey, nampak tak? Menyalahi dah. Menyalahi adat dia, tamyiz menyalahi adat dia. Sebab adat dia berapa hari? 5. Dia tengok tamyiz berapa hari? 10. Tamyiz ini maksudnya dia melihat darah yang kuat selama 10 hari. Fara'at asyaratan sawada min awwal syahr, daripada permulaan bulan itu. Wa baqi, dan baki bagi bulan itu humrah, merah. Jadi 10 hari hitam, hari yang ke-11 sampai ke hari yang ke-30 merah. Okey, sebagai contoh begitulah. Jadi sekarang ni tamyiz menyalahi adat. Sebab adat dia 5 hari saja, sedangkan tamyiz 10 hari. Darah kuat 10 hari. Maka katanya fahaiduha al-asharatus sawadu, maka haidnya adalah 10 yang hitam. Haid dia 10 hitam. Sebab kita kabar dah kan, dihukumkan bagi mu'tadah mumayyizah bit tamyiz. Sebab dia 10 hari yang hitam tu haid dia kerana tamyiz. Okey, boleh faham? Tapi kalau ikut adat berapa hari? 5 hari. Haid dia 10 hari yang hitam li hadithi, kerana hadis damul haidhi aswadu yu'raf, darah haid adalah hitam yang dikenali.
Okey, boleh faham? Darah haid hitam yang dikenali. Tapi hadis ni, ulama mazhab Imam Syafi'i dia tidak pakai zahir. Dia ketika Rasul kata darah haid adalah hitam yang dikenali. Sedangkan kalau kita tengok sifat darah, bukan hanya sifat warna darah bukan hitam sahaja, merah ada juga darah haid, kuning ada juga sebagaimana hadis Aisyah. Boleh faham kan? Jadi ketika ketika ada orang puan yang mengalami darah istihadah, tanya Rasulullah, kata Rasul kata damul haidhi aswadu yu'raf. Jadi seolah-olah hadis ni difahami oleh ulama mazhab Imam Syafi'i bahawasanya Rasulullah suruh dia melihat kepada sifat darah. Okey, boleh faham? Darah haid adalah hitam yang dikenali. Jadi seolah-olah Rasulullah suruh dia melihat kepada sifat darah. Ketika ada darah yang kuat dan ada darah yang lemah, contoh hitam dan merah, maka hitam itulah yang dikatakan sebagai haid. Itu damul haidhi aswadu yu'raf. Satu. Okey, jadi haid dia adalah 10 hari. Kerana benda? Kerana hadis ni. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah wali anna at-tamyiz alamatun fid dam wal 'adatu alamatun fi sahibatihi. Dia boleh baca wal 'adatu, boleh baca wal 'adatah. Nak baca wal 'adatah pun tak apa, baca wal 'adatu pun tak apa. Waw huruf ataf. Al 'adatu ataf pada at-tamyiz. Di at-tamyiza isim bagi anna. Dia kaedah, kena ingat kaedah, apabila ataf di atas isim inna setelah daripada datang dah khabar bagi inna, maka boleh baca dengan nasab dan boleh baca dengan rafa'. Kalau baca dengan nasab, ataf pada lafaz dia. Kalau baca dengan rafa', ataf pada mahal. Kerana mahal isim inna adalah mahal ibtida', mubtada'. Pada asalnya rafa'. Itu tak apalah. Cuma kita sebut jarang-jarang. وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ عَلَامَةٌ فِي الدَّمْ وَالْعَادَةَ عَلَامَةٌ فِي صَاحِبَتِهِ. Kerana sesungguhnya tamyiz adalah tanda yang ada pada darah itu. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Jadi 10 hari hitam, 20 hari merah, jadi 30 hari lah berlaku kan? Maksudnya lebih daripada 15 hari berterusan kan? Tanpa berhenti. Jadi kita kata kepada haid awak 10 hari. Bukan haid awak 5 hari. Sebab 5 hari berpandukan kepada adab. Sebab apa? Yang pertama hadis tadi. Yang keduanya adalah kita tengok tamyiz ni alamat yang ada pada darah yang kita nak hukum sekarang ni. Tidak gitu. Nampak tak ada perbezaan di antara hitam dengan merah. Jadi bermakna ada tanda pada darah. Manakala adat ni dia alamat pada tuang darah. Okey, boleh faham? Adat ni adalah alamat yang ada pada tuang darah. Boleh faham? Tamyiz adalah alamat yang ada pada darah. Manakala adat ni adalah alamat yang ada pada tuang darah. Faham? Tamyiz adalah alamat yang ada pada darah. Adat alamat yang ada pada tuang darah. Faham? Maksud dia adat. Maksud dia adat. Benda yang pernah berlaku kepadanya itu adat. Kebiasaan dia. Benda yang pernah berlaku padanya. Benda ni pernah berlaku kepada perempuan. Boleh? Boleh faham? Sebab tu dia kata benda adat adalah tanda yang ada pada tuang darah. Benda yang pernah berlaku begini. Manakala tamyiz, memanglah darah tu memang keluar daripada perempuan. Semuanya datang daripada perempuan. Darah yang adat sebelum ni pun keluar daripada perempuan. Lepas tu adat sebelum ni berlaku juga pada darah. Tetapi adat ni adalah benda yang pernah berlaku kepada perempuan tersebut. Tamyiz pun berlaku pada perempuan juga. Cuma tamyiz ni dia lebih khusus kepada perbezaan yang terdapat pada darah. Jadi sebab itulah tamyiz dia tanda yang ada pada darah. Okey, boleh faham? Manakala adat ni dia bukan tanda yang ada pada darah. Faham? Okey, boleh faham? Adat ni adalah benda yang biasa berlaku pada dia. Sebab tu dia panggil adat adalah alamat pada tuang darah. Jelas tak? Jadi oleh kerana tamyiz adalah alamat yang ada pada darah, manakala adat adalah alamat yang ada pada tuang darah, maka kita utamakan alamat yang ada pada darah sebab kita nak hukum darah ni. Okey, boleh faham?
Manakala alamat yang ada pada tuang darah, ia boleh berubah. Betul tak gitu? Betul tak? Jelas tak? Okey, habis. Wali'annahu alamatun hadirah. Dan kerana sesungguhnya tamyiz adalah alamat yang hadir. Tidak alamat yang hadir. Ni alamat sekarang dah ni. Alamat yang hadir maksudnya alamat sekarang dah ni. Sekarang dah ni maksud dia alamat hak yang ada pada darah yang kita nak hukum ni. Tidak gitu? Faham tak kia? Wali'anna at-tamyiz wali'annahu alamatun hadirah wal 'adatu alamatun qad inqadat. Dan adat saat itu adalah alamat yang sesungguhnya telah berlalu ia. Faham lagi? Faham lagi Fadi? Adat adalah alamat yang telah berlalu. Maksudnya alamat yang telah berlalu. Alamat hak lepas. Manakala tamyiz alamat hak yang berlaku. Jadi mana kita perlu utamakan alamat yang berlaku, yang sedang berlaku dengan alamat hak yang telah lepas, hak yang sedang berlaku. Jadi Imam Khatib Asy-Syirbini menyebut 4 alasan. Kenapakah pandangan al-asah mendahulukan tamyiz di atas adah bagi perempuan mu'tadah mumayyizah? Yang pertamanya kerana hadis in damul haidhi aswadu yu'raf. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Yang keduanya adalah kerana tamyiz tu alamat pada darah, manakala adat adalah alamat pada tuang darah. Maka kita dahulukan alamat pada darah berbanding dengan alamat pada tuang darah. Sebab kita nak hukum darah tersebut. Yang kedua. Yang ketiganya adalah bukan 4, 3 je kan? 3 je. Yang ketiganya, saat ni kita sebut 4 silap. 3 je. Yang ketiganya adalah tamyiz adalah alamat hak yang hadir. Sekarang dah ni, manakala adat adalah alamat yang telah lepas. Okey. Wathani, dan yang kedua. Yang kedua ni dipanggil muqabil al-asah. Athani, muqabil al-asah. Yuhkamu. Kalau sebut kata muqabil al-asah, kita kena ingat khilaf ni adalah khilaf yang qawi. Khilaf yang kuat. Ingat tak? Muqaddimah dulu, Imam Nawawi cerita kan? Muqabil asah adalah khilaf yang kuat. Maksudnya daripada sudut sandaran dalil, sama-sama kuat. Nah, cuma hak yang lebih kuat adalah al-asah. Sebab itulah muqabil al-asah boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Cuma dalam bab fatwa, mesti kita kena fatwa pandangan hak yang mu'tamad. Melainkan kalau orang tu adalah ahli tarjih. Ahli tarjih tidak menjadi masalah. Dia boleh mentarjihkan pandangan. Tapi ahli tarjih hak yang sungguh lah, bukan hanya buat dakwaan sahaja. Baik. Wathani yuhkamu bil 'adah. Dan yang kedua dihukum akan dia dengan adat. Perempuan mumayyizah al-mu'tadah dihukumkan dengan adat. Sebab dia li'anna al-'adatah qad thabatat wastaqarrat. Ini alasan dia. Kerana sesungguhnya adat telah sabit je dan telah tetap. Adat telah sabit dan tetap. Adat sabit dah. Tetap dah adat. Okay, boleh faham? Maksud dia telah sabit dan tetap, berlaku dah adat kan? Jadi benda hak yang telah berlaku dah tu, hak yang telah tetap dah berlaku, jadikan ia sebagai ukuran. Okey, boleh faham? Wasifatud dam bisadadiz zawal. Dan sifat darah, dia berhadapan dengan hilang. Faham tak? Sifat darah dia berhadapan dengan hilang. Maksud berhadapan dengan hilang? Berhadapan hilang. Maksudnya sifat darah boleh bertukar. Okey, boleh faham? Sifat darah boleh bertukar. Maka benda hak yang boleh bertukar dengan benda yang boleh berubah dengan benda hak yang telah tetap, kita dahulukan benda hak yang telah tetap. Okey, boleh faham? Jelas tak? Manakala pandangan mu'tamad tadi alasan dia. Alasan dia tadi, dia kata memanglah adat memang telah tetap, maksudnya berlaku dah sebelum daripada ni. Memang sifat darah boleh bertukar. Tapi kita kena ingat bahawasanya kalau kita buat perbandingan di antara adat dengan tamyiz lebih kuat di sini. Alasan hak tadi.
Okey, jelas kan? فعلى هذا الثاني. فعلى هذا أي فعلى القول الثاني. فعلى القول الثاني. Maka mengikut فعلى هذا أي فإن جرينا على الثاني. Maka jika kita berlaku di atas pandangan yang kedua ni. Itu فعلى هذا أي فإن جرينا على هذا. Kalau sekiranya kita berlaku di atas pandangan yang kedua, iaitu dihukumkan haid dia dengan adat, yakunu haidhuha al-khamsatal ula minha. Adalah haid perempuan tersebut 5 hari yang pertama daripadanya. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Ingat contoh tadi lah. Jangan nak ingat contoh. Sebab dia huruf bab lain, pak dia balik ke contoh balik. Kalau kita tak dalam kepala contoh, memang sesak lah. Bukan sesak siapa ke tidak dapat hidayat. Maksudnya maksud sesak ni, bahasa kita guna. Sesak ni, tak jumpa lah. Tak faham masalah. Tak faham punca. Tak jumpa punca. Ini ayat amda pula. Kan tadi kan, adat dia 5 hari. Tiba-tiba bulan ni datang darah istihadah. Tubik darah hitam 10 hari. Merah 20 hari. Okey, boleh faham kan? Pandangan yang pertama, haid dia 10 hari. Kerana tamiz. Okey, boleh faham? Kerana wujudnya tamiz. Manakala pandangan yang kedua, haid dia berapa hari? 5 hari je. Faham tak lagi? Hari yang kenang sampai ke hari yang berikutnya, hukumnya adalah istihadah. Kerana ukuran dia adalah adat. Wal baqi ba'da al-'asharati 'ala al-awwal. Dan hak yang berbaki setelah daripada 10. Di atas pandangan yang pertama. Budak dah. Berarti molek. Hak yang berbaki selepas daripada 10. Maksudnya hari yang ke-11. Faham tak lagi? Atas pandangan yang pertama. Lepas tu, wa al-khamsati ataf pada al-'asharati. Dan hak yang berbaki selepas daripada 5. Ala thani atas pandangan yang kedua. Tuhurun, suci. Tuhurun khabar bagi al-baqi. Perhati molek ibarat dia. Okey, boleh faham? Jadi, kalau kita kata orang puang ni, biasa haid dia 5 hari, masuk bulan ni keluar darah hitam 10 hari, lepas tu merah 20 hari. Pandangan mu'tamad mengatakan haid dia 10 hari. Okey, boleh faham? Faham tak lagi? Jadi hari yang ke-11 dikirakan benda istihadah. Tempoh istihadah, tempoh benda suci. Jadi bermakna baki setelah daripada 10 hari saat itu adalah suci. Hari ke-11 bermulanya suci bagi mengikut pandangan yang pertama. Tapi mengikut pandangan yang kedua bermula suci pada hari yang ke-berapa? Hari kenang. Okey, boleh faham? Tu hak yang berbaki selepas daripada 5 hari. Jelas tak? Wal baqi ba'da al-'asharati 'ala al-awwal. Hak yang berbaki selepas daripada 10 mengikut pandangan yang pertama. Wal khamsati 'ala tsani, dan 5, maksudnya hak yang berbaki selepas daripada 5 hari 'ala tsani mengikut pandangan yang kedua ialah tuhurun, suci. Faham tak ya? Kalau orang hak tak biasa baca kitab turah tu pening situ. Tak faham tu apa dia kata gitu. Okey, habis. Selesai. Okey. Fa in takhallala bainahuma aqallu at-tuhri. Jadi kan tadi ingat tak, berarti tak? Ingat tak? Hak yang dikabur tadi, wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati bitamyiz haitsu khalafa al-'adah. Patu walam yatakhallal bainahuma aqallu at-tuhur. Tidak dicelahi di antara adat dengan tamyiz oleh sekurang-kurang suci. Faham tak tadi? Jadi bermakna kalau dicelah adat dengan tamyiz saat itu wujudnya sekurang-kurang suci, maka adat diguna, tamyiz juga diguna. Maksudnya adat dijadikan ukuran untuk menentukan haid dia, tamyiz juga dijadikan ukuran untuk menentukan haid dia. Guna belaka dua-dua. Faham tak lagi? Sebab ada benda dicelahi di antara adat dengan tamyiz oleh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari. Jelas tak tadi? Ingat tak tadi? Okey. Ni nak huruf tu katanya fa in takhallala bainahuma aqallu at-tuhri. Maka jika dicelahi, maksudnya ada dicelah antara keduanya. Aqallu at-tuhri fa'il bagi takhallala, oleh sekurang-kurang suci. Maksudnya ada 15 hari di antara adat dengan tamyiz, antara tamyiz dengan adat. Maka umila bihima. Jawab bagi in.
diamalkan dengan keduanya at-tamyiz wal 'adah. Contoh lagu mana? Tengok. Ka'anna ra'at ba'da 'adatiha al-khamsati, seperti bahawa melihatlah ia seorang perempuan selepas daripada adatnya. Adat perempuan al-khamsah hak 5 hari. Dia melihat selepas daripada adat dia hak 5 hari. Min awal syahr, 5 hari daripada awal bulan, dilihat 20 ahmar, 20 merah. Okey, boleh faham? Jadi dia melihat selepas daripada 5 hari. Selepas daripada adatnya hak 5 hari. Kakang sebelum daripada ni adat dia berapa hari? 5 hari. Bulan ni datang istihadah. Lepas tu datang darah 5 hari. Lepas daripada adat dia 5 hari, dia tengok 20 meda ahmar, 20 darah merah. Thumma, kemudian khamsatan aswadah, 5 darah hitam. Thumma ahmar, kemudian darah merah. Nah, boleh faham? Boleh faham tak dia? Fal asahu, mengikut kaul asah, anna kullam minhuma haidun, bahawasanya setiap daripada keduanya, tamyiz dan adah, adalah haid. Sebab apa? Lianna bainahuma tuhran kamila, kerana sesungguhnya antara keduanya ada tuhur yang sempurna. Okey. Kita buat contoh tu, kita baca sekali lagi ya. Ni masalah ni dia mudah faham apabila kita buat contoh. Kita buat contoh mengikut apa yang disebut oleh Khatib Syirbini dulu. Contoh dia. Okey. Katakanlah orang puang ni, sebagai contoh orang puang ni biasanya haid dia ataupun biasa daur haid dan suci dia, kitaran haid dan suci dia adalah 30 hari, 5 hari haid, 25 hari suci. Nah, boleh faham? 5 hari haid, 25 hari suci. Itu biasa. Yang mana 5 hari haid ni berlaku pada awal bulan. Faham tak lagi? Hak ni hak yang biasa sebelum daripada ni. Tiba-tiba masuk bulan ni, keluar darah merah. Hari pertama merah, kedua merah, ketiga merah, keempat merah, kelima merah. Boleh faham? Kenang merah. Ni hak yang kita ambil contoh dia dulu. 5 hari merah. Okey, ni bertepatan dengan adat dia kan? Hari ke-6 merah lagi. Hari ke-7 merah. Jadi semua merah saat ni tu 25 hari. Tak Fendi? Semua merah apa hari? 25 hari. Tu maksud dia melihat selepas daripada adat dia hak 5 hari, dia tengok 20 hari merah. Jadi adat dia 5 hari, lepas tu dia tengok 20 hari merah. Jadi adat dia 5 hari, lepas tu dia tengok 20 hari merah. Maka kita kena buat contoh adat dia juga merah kita tengok. Jadi bermakna merah apa hari semua sekali? 25. Okey, boleh faham? Jadi apabila merah 25, jadi bermakna daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-25, dia adalah ghairu mumayyizah. Okey, boleh faham? Lepas tu dia mu'tadah. Maka kita kembali kepada adat dia. Adat dia berapa hari sebelum ni? 5 hari. Okey, boleh faham kan? Adat dia 5 hari. Maka hukum haid dia adalah 5 hari. Sebab kita ambil adat dia kan? Jelas tak? Jelas Ataupun hak yang 5 hari awal saat itu kita tak merah, kita tak pegang. Okey, 5 hari pegang. Hari ke-6 merah. Sampai hari ke-20 merah. Faham? Jadi bermakna dia melihat kepada berapa sifat? 2 sifat. Nampak dah? 2 sifat. Betul tak kita? Tetapi masalahnya sifat hak yang kuat lebih daripada 15 hari. Sebab kuning pegang dengan merah, kuat merah. Jadi merah 20 hari. Pegang 5 hari. Oh, jadi dia ni adalah mumayyizah tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Maka kembali kepada adat. Faham tak dia? Jadi bermakna haid dia adalah 5 hari hak yang awal. Pegang. Jelas. Merah dikirakan suci, istihadah. Tiba-tiba 20 hari merah, mari pula darah hitam. 5 hari darah hitam. Jadi sekarang ni hak sebelum daripada ni, suci dia 25 hari. Ni baru 20 hari. Tapi oleh kerana mari bertukar darah hitam, tetap kita hukum darah hitam sebagai haid pula. Sebab apa? Sebab tamyiz. Jelas tak? Anda ulang sekali lagi ya. Hak ni contoh ni kita kena faham.
Dia nak contoh sekarang ni, benda. Di antara tamyiz dengan adah, berarti mana? Dengan tamyiz dengan adah, ada sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Lepas tu Khatib Syrbini kata kan, dia tengok darah 5 hari. Lepas daripada 5 hari, hak adat dia tengok, lepas tu dia pun tengok pula darah merah sebanyak 20 hari. Lepas tu darah hitam 5 hari. Lepas tu darah merah pula. Faham tak kiam? Jadi darah hak 5 hari, hak yang dia tengok, kita kena letak dua. Kena letak sama ada darah tu sama dengan hak 20 merah belaka. Jadi bermakna merah selama 25 hari. Faham tak lagi? Faham tak Fadi? Ataupun darah saat ni tu rendah sikit sifat dia berbanding dengan hak 20 hari saat ni. Kita tidak boleh letak hak 5 hari tu darah hitam. Kalau kita letak darah 5 hari tu darah hitam, tak kena contoh dia. Faham tak lagi? Okey, hak 5 hari tu ambil darah hitam, 20 hari merah, lepas tu 5 hari hitam pula. Tu tak jadi sebab hak ni hak dia 5 hari kerana tamyiz. Hak nu hak dia 5 hari pula kerana tamyiz. Jadi bermakna kita hukum kedua-duanya haid berdasarkan kepada tamyiz. Hak ni dia berdasarkan kepada adat dan tamyiz. Jadi hak yang dalam tempoh 25 hari tu kita kena buat dia saat ni tu adalah ghairu al-mumayyizah. Untuk kita kembalikan kepada adat dia. Okey, boleh faham? Sebab hak yang hari ke-26 sehingga hari yang ke-30 hitam tu adalah tamyiz. Jelas tak? Jelas tak? Sebab itulah kita buat contoh kan ni. Berarti molek kita buat contoh tu. Sebab contoh tu kalau silap huruf contoh, jadi tak salah hukum macam ni, maksudnya tidak bertepatan apa yang dimaksudkan oleh Khatib Asy-Syirbini. Okey, jelas tak? Jelas tak? Sekali lagi ya. Orang puang ni biasa haid dia 5 hari awal bulan. 25 hari suci. Jadi bermakna kitaran haid dan sucinya adalah 30 hari. Tiba-tiba bulan ni datang darah sebanyak 5 hari. Sama ada darah ni darah warna perak ataupun darah warna merah. Lepas daripada 5 hari, tempoh adat dia, tiba-tiba hari ke-6 masih lagi keluar darah merah sehingga hari yang ke-25. Sebab dia kata lepas daripada 5 hari, dia datang 20 darah merah. Jadi hak 5 hari ni kita tak darah merah juga ataupun darah hak yang lebih rendah. Sebab kalau kita letak lebih kuat, jadi bermakna dia adalah mumayyizah. Maka tidak bertepatan dengan, contoh ni tidak bertepatan dengan apa yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini. Okey, boleh faham? Jadi kita kena letak berlaku dalam 25 hari darah satu sifat. Jadi bermakna dia kena kembali kepada adat dia. Adat dia berapa hari? 5 hari. Okey, 5 hari kan? Jadi bermakna hari ke-6 dihukumkan dia sebagai perempuan yang mengalami darah istihadah. Betul tak gitu? Start daripada hari ke-6 sampai ke hari yang ke-25 bermakna 20 hari dah situ. Jadi bermakna lebih daripada sekurang-kurang suci. Tiba-tiba hari yang ke-26 tubik darah hitam balik. Jadi bermakna di situ ada tamyiz. Hak tu dikirakan haid lain pula. Hak nu kita hukumkan dia sebagai haid kerana adat. Hak ni kita hukumkan dia sebagai haid kerana tamyiz. Okey, boleh faham? Boleh faham. Sedangkan kitaran haid dia dan suci dia sebelum daripada dalam tempoh 30 hari. Hak ni tak. Jelas tak? Jelas tak? Itu maksud dia. Kata dia ni, fa in takhallala bainahuma. Susah tak Fendi? Faham tak? Jelas dah? Okey. Ana anggap Fendi sebagai ukuran. Hak ni adat dengan tamyiz. Kalau Fendi faham, tak apalah, kita terus jelah, kita anggap orang lain faham jugalah. Fa in takhallala bainahuma aqallu at-tuhur. Jika dicelahi antara keduanya sekurang-kurang suci, umila bihima. Diamalkan dengan keduanya. Okey, boleh faham? Dengan tamyiz dan adah. Kita baca mula tadi yang. Lepas tu contoh ka'an ra'at, seperti bahawa melihatlah ia perempuan ba'da 'adatihal khamsah, selepas daripada adatnya hak 5 hari. Okey, selepas daripada adat dia 5 hari, okey, adat dia 5 hari, kita kena letak kalau kalau kita letak sama ada warna merah ataupun kurang daripada warna merah. Jangan letak lebih tinggi daripada warna merah. Faham? Dia melihat selepas daripada adat dia 5 hari min awal syahr, daripada permulaan bulan, dia melihat 20 ahmar, 20 merah. Faham? Faham tak lagi? Jadi dia melihat selepas daripada adat dia 5 hari, daripada awal bulan 20 ahmar, 20 merah. Faham tak lagi? Baik, thumma khamsatan aswad, kemudian 5 hari hitam.
Dan boleh juga, contoh ni kita faham gini. Tadi anda faham lain. Kita huraikan lain. Dan boleh juga kita faham gini. Dia melihat selepas daripada adatnya 5 hari. Selepas daripada adat dia 5 hari. Min awal syahr. Daripada awal bulan. Maksudnya lepas dah, adat dia 5 hari. Hak lepas dah, adat dia 5 hari. Boleh juga kita buat contoh gitu. Hak lepas dah, adat dia berapa hari? 5 hari. Lepas tu tiba-tiba masuk bulan ni, dia melihat Ishrina Ahmar. 20 merah. Jadi maksud, dia melihat selepas daripada adatnya yang 5 hari, maksudnya hak sebelum daripada ni. Daripada awal setiap bulan. Hak sebelum daripada ni. Lepas tu dia melihat banyak ni. Ishrina Ahmar. Tadi kita huraikan. Maksudnya ibarat ni boleh difahami dengan huraian yang pertama dan boleh difahami dengan huraian yang kedua. Okey, boleh faham? Dia melihat sebanyak Ishrina Ahmar. 20 merah. Okey, masuk bulan ni 20 merah. Jadi apabila 20 merah, mumayyizah ke ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Okey, boleh faham? Sebab darah datang di atas satu sifat. Apabila ghairu mumayyizah, dia sedangkan dia mu'tadah, maka kembali kepada adat dia. Jadi bermakna haid dia berdasarkan kepada adat 5 hari. Manakala 15 hari lagi dikirakan sebagai suci. Apa hendak lagi? Hari ke 21 darah bertukar menjadi warna hitam. Maka hari ke 21 dikirakan haid yang baru berpandukan kepada tamyiz. Faham tak lagi? Okey, Abi. Thumma khamsatan aswada, kemudian 5 hitam, thumma ahmar, kemudian merah. Okey, fal asahu anna kullam minhuma, bahawa setiap daripada keduanya haidun, haid. Sebab dia li'anna bainahuma tuhran kamila. Kerana sesungguhnya antara keduanya adat dan tamyiz itu ada tuhran kamila, ada suci yang sempurna. Faham kan? Kejap Ustaz, bukan ke dalam bab ikut adat ni kita iktibar tempoh adat saja dan bukannya warna darah ikut adat dia. Jadi jika adat dia 5 hitam, lepas tu mari 20 merah. Hitam 5 hari. Jadi hit dia, nanti anda jawab ke dia lah. Nanti anda jawab ke dia. Baik, insya-Allah. Sebab anda pakai telefon kecil, tak apa nampak mana. Nanti anda tengok ke dia, insya-Allah. Okey, Abi. Lianna bainahuma tuhran kamilah. Jelas lah? Itu alasan dia. Apa kita guna belaka? Tamyiz pun kita guna, adat pun kita guna. Sebab antara tamyiz dan adat ada tuhron kamil. Tuhron kamil maksudnya 15 hari. 15 hari, itu dipanggil tuhron kamil. Jelas tak? Khatib Asy-Syirbini kata fal asahu. Fal asahu. Jadi bermakna di sana ada muqabil al-asah. Faham? Di sana ada lawang bagi al-asah. Waqila, okay, ini lawang bagi al-asah. Waqila yattaridul khilaf. Apa dia yattaridul khilaf? Maksudnya berlaku oleh khilaf juga. Dalam masalah tadi berlaku khilaf juga. Baik. Waqila yattaridul khilaf. Dia yattaridu. Kejap tak faham makna yattaridu. Dia muttarid ni, dia berlaku qiyas. Itu makna muttarid. Dia ittarada makna tataba'a, berterusan. Okey, tadi fal asahu anna kullam minhuma haidun lianna bainahuma tuhran kamilah. Wa qila yattaridul khilaf. Okey, yattaridul khilaf nanti kita tinggal dulu. Kita baca ke dia. Apa maksud yattaridul khilaf? Kita baca ke dia. Okey, Abi. Waqila yattaridul khilaf, nanti kita tengok semula. Perkataan apakah maksud yattaridul khilaf? Sebab dia muttarid, dia ada qiyas muttarid. Dan dia ada khilaf muttarid. Khilaf yang berlaku qiyas. Jadi kalau kita tengok kepada khilaf yang berlaku qiyas, maksudnya berlaku juga qiyas pada khilaf tersebut.
ia memberi maksud bahawasanya hak tadi kan mengikut kaul al-asah bahawasanya hak yang hitam saat itu dikirakan haid. Bermakna di sana ada pandangan yang kedua, hak yang hitam tu tidak dikirakan sebagai haid. Ada pandangan yang kedua, hak yang hitam tu tidak dikirakan sebagai haid. Apabila kita guna tamyiz, kita guna adat, maka kita kena guna adat. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Nanti anda tengok semula apa makna waqila yattaridul khilaf. Okey, Abi. Wa 'inda at-tawafuqi al-amru wadihun. Wa 'inda at-tawafuqi al-amru wadih. Dan ketika tawafuk, apa makna ketika tawafuk? Berarti mulai kita kena tengok belakang mula. Tadi Khatib Asy-Syarbini katakan wa yuhkamu. Kita tengok perkataan Imam Nawawi tu wa yuhkamu lil mu'tadatil mumayyizati bit tamyiz. Dihukumkan bagi perempuan mu'tadah al mumayyizah dengan tamyiz. Haitsu khalafa al adah, sekira-kira menyalahi tamyiz akan adat. Kalau tamyiz menyalahi adat, maka kita hukumkan perempuan mu'tadah mumayyizah dengan tamyiz. Faham tak ke? Faham tak ke Fani? Kalau menyalahi adat, kita hukum dengan tamyiz. Jadi kalau tidak menyalahi adat, tidak menyalahi adat jelas. Sebab sama di antara tamyiz dengan adat. Faham tak ke? Kalau tidak menyalahi adat, maka jelas. Sebab tu dia kata, wa'indat tawafuq. Ketika tawafuk. Tawafuk baina at-tamyizi wal adah. Faham tak ke? Wa'indat tawafuq. Ketika sama di antara tamyiz dengan adat. Adat dia 5 hari. Bulan istihadah terbit darah hitam 5 hari. Lepas tu darah merah. Sampai ke hari yang ke-20. Jadi bermakna haid dia berapa hari? 5 hari lah. Okey, 5 hari saat itu berdasarkan kepada tamyiz mengikut pandangan mu'tamad. Berdasarkan kepada adat mengikut muqabil mu'tamad. Cuma sama ada hukum tamyiz ke, hukum adat ke, sama je sebenarnya. Bilangan dia tetap berapa hari? 5 hari. Jelas tak? Sebab tu dia kata wa indat tawafuqi al-amru wadihun. Asalnya lagu mana asal? Wal amru wadihun indat tawafuq. Dan perkara itu jelas ketika tawafuk. Tawafuk ay baina at-tamyizi wal adah. Jelas tak? Faham dah? Okey, habis. Tambih. Nanti ada beberapa tu komen dalam ada komen daripada Dr. Syamsiah dengan Ustazah Ummu Atirah. Jadi insya-Allah nanti anda tengok lepas daripada ni lah. Anda tengok lepas daripada ni anda cuba jawab semula. Minta maaf lah kadang-kadang kita saat ni tu hura tak apa nak jelas. Okey, nanti kita tengok semula. Tambih. Al-mubtada'atul mumayyizatu wa ghayrul mumayyizati wal mu'tadatu kadzalika tatruku as-salata wa ghayraha mimma tatrukuhu al-haidu bi mujarradi ru'yatid dam. Perempuan yang kali pertama datang haid yang dapat membezakan sifat darah. Okey, perempuan yang kali pertama datang haid. Gini, al-mubtada'atu betul? Lepas daripada al-mubtada'atu ada benda? Titik betul? Ada titik. Sebab kita ana ni dia tak ada al-mubtada'atu al-mumayyizah. Lepas tu ada wa ghairul mumayyizah. Tak kena. Kita ana lah. Pada kita ana ni dia buat titik bertindih. Al-mubtada'atu lepas tu al-mumayyizatu jadi maksudnya lepas daripada al-mubtada'ah ada al-mumayyizah, lepas tu ada wa ghairul mumayyizah. Okey, kita ana kan kita ana. Ditulis al-mubtada'atu wa ghairul mumayyizah. Jadi tak kena. Sebab al-mubtada'atu lepas tu tiba-tiba mari wa ghairul mumayyizah wa huruf ataf. Ghairul mumayyizah ataf pada al-mubtada'ah. Tak kena. Jadi kitab ana ni kitab di antara kitab yang cetakan terbaik dah. Kitab cetakan Darul Faiha Dimashq dengan Darul Manhal Nashirul Dimashq. Tahqiq Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak. Ana beli bahasa ana duduk di Syam dulu, di Syria dulu. Okey. Jadi gini, hak yang betul gini, hak betul al-mubtada'atu al-mumayyizatu, lepas tu wa ghairul mumayyizah. Perempuan mubtada'ah, tak kiralah mumayyizah ke, tak mumayyizah ke, asal kata dia mubtada'ah. Nak khabar gitu. Perempuan mubtada'ah kali pertama datang darah. Lepas tu wal mu'tadah.
Dan perempuan hak yang beradat kadzalik, sama ada dia mumayyizah ke tidak mumayyizah, tu makna kadzalik. Faham tak lagi? Ini nak khabar ni. Perempuan kali pertama datang darah ke, perempuan hak yang beradat datang darah ke, dia mumayyizah ke tidak mumayyizah ke, tak kira. Faham? Itu maksud al-mubtada'atu, al-mumayyizatu wa ghairul mumayyizati wal mu'tadatu kadzalika. Sama kadzalika ni ay al-mumayyizatu wa ghairul mumayyizah. Faham tak lagi? Tatrukus salatah, meninggal ia akan sembahyang, wa ghairaha, dan selain daripada sembahyang puasa. Mimma tatrukuhul haidu bi mujarrati ru'yatid dam, daripada dia meninggal sembahyang dan selain daripada sembahyang. Selain daripada sembahyang, apa kau selain daripada sembahyang? Bayang bagi ghairiha atau bayang bagi ghairaha, min lil bayan. Selain daripada sembahyang adalah mimma tatrukuhul haidu, daripada perkara hak yang ataupun iaitu perkara hak yang meninggal akan dia oleh perempuan yang haid. Maksudnya setiap perkara hak yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid, maka perempuan hak yang kali pertama datang darah, perempuan hak yang pernah dah datang darah, sama ada mumayyizah ataupun tidak mumayyizah, dia kena tinggal sembahyang dan ketinggal perkara tersebut. Faham? Dia kena tinggal bila bi mujarradi ru'yatid dam, dengan semata-mata bab pada bi mujarradi dia muta'alliq pada tatruku, meninggalkan sembahyang dan seumpama sembahyang puasa bersetubuh dengan semata-mata melihat darah. Okey, boleh faham? Perempuan kali pertama datang darah, perempuan yang pernah dah datang darah, mumayyizah ke tidak mumayyizah, semata-mata dia melihat darah, maka dia kena tinggal sembahyang, dia kena tinggal puasa, dan kena tinggal setiap perkara yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Semata-mata tengok darah. Okey, boleh faham? Tapi kena ingat, semata-mata tengok darah ketika dipanggil fi zamani imkanil haid. Apabila dia tengok darah, pada waktu mungkin dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, mesti dia kena tinggal sembahyang, dan selain daripada sembahyang hak yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Okey, boleh faham? Perempuan, tak kiralah dia mubtada'ah ke mumayyizah ke, apabila dia tengok darah di dalam waktu imkanil haid, maka tidak boleh dia sembahyang dan puasa. Tak boleh. Waktu imkanil haid adalah kalau perempuan mubtada'ah mesti kena cukup umur 9 tahun. Kalau perempuan mu'tadah mesti telah berlaku sekurang-kurang suci. Okey, boleh faham? Jadi semata-mata dia melihat darah, tapi kena qaid, semata-mata melihat darah di dalam waktu imkanil haid, fi zamani imkanil haid, maka mesti dia kena tinggal apa hak yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Okey, boleh faham? Sebab takut kita faham lagu mana? Takut kita faham. Sebab di sana ada pandangan yang bukan mu'tamad, yang mengatakan kalau perempuan mubtada'ah, dia tidak boleh tinggal sembahyang melainkan kena cukup darah tu sehari semalam, kerana dia melihat sekurang-kurang haid sehari semalam. Maksudnya perempuan mubtada'ah. Mu'tadah lain. Ada pandangan begitu. Faham tak, Fendi? Jadi sekarang ni orang puan ni kali pertama datang darah, tubik darah, dah cukup lagi sehari semalam, baru 2 jam masuk zuhur, tetap ia kena sembahyang lagi. Okey, ada pandangan begitu. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad, ini bukan pandangan yang betul. Okey, boleh faham? Pandangan yang sahihnya adalah semata-mata perempuan melihat darah di dalam waktu imkanil haid, maka pada zahirnya dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, maka wajib dia kena meninggalkan setiap perkara yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Sekali lagi anda ayat. Perempuan yang melihat darah di dalam waktu imkanil haid. Faham lagi? Maka pada zahirnya, pada zahir, hakikat belum lagi kita tahu ni. Ni pada zahir, dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Apabila pada zahirnya dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, maka wajib dia kena tinggal apa yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Sebab dia kena tinggal sembahyang li'anna adh-dhahira. Anda sebut tak pada zahir saat ni kan? Sebab dia kata li'anna adh-dhahira annahu haidun. Kerana bahawasanya hak zahirnya darah tersebut adalah haid. Dan sebab itulah mesti dia kena tinggal apa hak yang perlu ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Maka fatatarabbas, maka dia kena nanti.
Nanti di sini kerana darah ada. Bukan nanti ketika darah berhenti. Faham tak lagi? Ni nanti ketika mana? Ketika mana? Wujud ad-dam. Ketika ru'yah ad-dam. Ini nanti. Fa in inqata'a liduni yawmin wa laylah falaysa bihaidin fi haqqihin. Maka jika berhenti, terputus darah, berhenti liduni yawmin wa laylah, kurang daripada sehari semalam. Tak cukup sehari semalam, tiba-tiba darah berhenti. Faham lagi? Sama mu'tadah ke mubtada'ah ke sama Maka falaysa bihaid, maka darah tersebut bukanlah haid. Sebab berhenti kurang daripada sehari semalam. Sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. Pada awalnya dia tidak boleh sembahyang kerana melihat kepada zahir. Faham lagi? Jadi apabila darah berhenti sebelum cukup sehari semalam, bermakna zahir dia saat ni tu tak betul. Dia panggil benda. Ternyata salah apa yang dia faham pada zahirnya. Okey, boleh faham? Apa yang difaham pada zahir ternyata tersalah. Faham tak lagi? Kita dituntut kepada kita mengambil apa yang zahir di sisi kita. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, lepas tu wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Diperintah kepada aku untuk aku memerangi manusia sehingga mereka itu mengucap 2 kalimah syahadah dan mereka itu sembahyang, menunaikan zakat. Apabila mereka itu melakukan hal tersebut, maka mereka itu telah memelihara darah mereka itu, harta benda mereka itu daripada aku. Faham lagi? Tetapi perhitungan mereka itu di atas Allah. Aku hanya menghukum secara zahir sahaja. Ketika Usamah bin Zaid bunuh orang dalam suatu peperangan setelah daripada orang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka marah Rasulullah kepada Usamah bin Zaid. Padahal orang tu perang dengan Usamah bin Zaid. Tapi ketika dia tengok Usamah bin Zaid dapat menang dah. Dapat kuasa dah. Dapat kuasa dalam pergaduhan tersebut kan. Maka dia nak lindungi diri dia, maka dia mengucap 2 kalimah syahadah. Pada zahir begitu. Faham? Tetapi bukan pada Zaid itu. Usamah bin Zaid melihat kepada dia saat ni tu, nak melindungi diri dia dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi tidak diterimalah. Tetap bunuh. Maka Rasul marah kepada Usamah bin Zaid. Asyaqaqta qalbah? Adakah membelah hati dia? Maksudnya Rasul ingin menyampaikan kepada Usamah bin Zaid apa yang dibebankan kepada kita adalah kita kena berhukum secara zahir sahaja. Sebab itulah ulama kata lagu mana? Nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Jadi kita hanya hukum secara zahir saja. Maka hak yang sarair hak yang tersembunyi, hak itu serah kepada Allah. Dalam bab fiqh kita hukum zahir dulu. Melainkan zahir saat itu nyata tersalah, barulah kita ubah balik hukum. Ghayyarnal hukma. Dalam kitab An-Najmul Wahaj sebut lagu tu. Kita akan ubah balik hukum tersebut. Baik. Jadi sekarang ni ketika darah tu berhenti kurang daripada sehari semalam, ternyata di situ bukan haid. Okey, boleh faham? Bila bukan haid, tu falaisa bihaidin fi haqqihin, pada hak mereka itu perempuan. Sebab dia li tabayyuni annahu damu fasad, kerana nyata tu tabayyun. Nyata bahawasanya darah tersebut adalah darah fasad. Jadi bermakna zahir tadi tidak diambil kira la ibrata bi dhannil bayyini khata'uh. Tidak dikira dengan zon yang nyata tersalah. Sangkaan dia tadi tu kerana berpandukan kepada zahir bahawa darah tersebut darah haid. Tiba-tiba sangkaan dia yang berpandu kepada zahir tersalah kerana darah tersebut berhenti sebelum cukup sehari semalam. Faham? Maka dihukumkan darah tersebut ditukar. Kita kata kita tukarkan hukum darah tersebut sebagai darah fasad ataupun darah istihadah. Ketika tu fayaqdina as-salah, maka qadalah mereka itu kembali kepada perempuan. Nun tu dipanggil nun niswah. Perempuan tu kena qada as-salah wa kadha as-saum, seperti itu. Puasa kena qada semula. Cuma masalah puasa tu haid sekalipun tetap kena qada. Dak sebut pun tak apa dah. Okey, boleh faham? Maksudnya sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada. Sembahyang puasa yang ditinggalkan kerana haid wajib qada ke tak? Wajib qada. Faham tak lagi? Faham tak lagi?
Sembahyang yang ditinggal kerana haid wajib qada ke tak? Tak. Puasa yang ditinggal kerana haid wajib qada ke tak? Wajib qada. Jadi, bab puasa kalau tak khabar pun tak ada masalah dah. Usah kata suci. Hak haid pun tetap kena qada. Apatah lagi kalau sekiranya tempoh tersebut adalah tempoh suci. Tetap lagi kena qada. Wakadha saum. Cuma dia mari pula wakadha saum sebab dia ada nak bincang lepas daripada ni. Jadi panjang lagi perbincangan kita. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik esok kalau sekiranya dipanjangkan umur. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ambak masuk dalam lah.